والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, yang ini kita selawat Al-Fatih nah, selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. Allahumma salli ala Sayyidina. Hari ini kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10 bagi melepaskan diri daripada fitnah Dajjal, fitnah akhir zaman, fitnah wabak dan fitnah hidup ketika mati juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم أما بعد فيا عباد الله sahabat-sahabat ukhuwah yang saya kasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirindui baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dalam segala ujian, dalam segala kenikmatan, dalam segala suka dan duka, bahagia dan derita, kita terus mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmatnya yang tak putus-putus. Sedikit ujian, selaut rahmat Allah Ta'ala sertakan. Di dalam selautan rahmat tu hanya sedikit saja ujian. Apabila mengenangkan mihnah yang Allah Ta'ala bagi ni sikit sangat, kemudian menyelami rahmat yang terlalu luas, maka kita terus bersyukur. Alhamdulillah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Dan terutama sekali kita syukur pada Allah diberi peluang lagi kita untuk hidup terus di dalam agama Islam. Raditu billahi rabba bi islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Itu nikmat yang tertinggi lah. Masih lagi Islam agamaku, Tuhan Allah Tuhanku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulku. Nikmat tertinggi yang masih lagi Allah wujudkan. Dan mudah-mudahan kita bawa prinsip dan kalimah ini hingga sampai ke nyawa kita yang terakhir. Hingga sampai pada saat-saat kita nak meninggal, agar terus terpahat di hati kita. Jika ditanya apa agama kamu, Islam agamaku. Siapa Tuhanmu, Allah Tuhanku. Siapa Nabimu, Muhammad Rasulku. Itu di antara soalan-soalan munkar dan nakir. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dan bagi menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, kita membawa akal kita, mata kita, telinga kita, hidung kita dan seluruh anggota-anggota pinjaman yang Allah Ta'ala bagi dekat kita ni untuk sama-sama berada dalam mana-mana majlis ilmu. Itu tanda hamba yang bersyukur. Mana-mana majlis ilmu kita bawa dia pergi. Dia suka.
dia redha, dia bahagia. Cuma dia tak dapat menzahirkan rasa bahagia lagu mulut cakap. Telinga tak boleh melahirkan rasa kegembiraan dia macam mulut cakap. Sebab dia tak diizinkan oleh Allah untuk berkata-kata di dunia. Tapi ketahuilah, dia akan menjadi saksi kepada kita di akhirat nanti. Dia akan berkata-kata kepada Allah nanti. Yang mana kita pernah bawa dia belajar ilmu. Dia sebagai saksi, dia mendengar. Nah, akal menjadi saksi. Kata akal aku mentaati serta beramal dengan apa yang didengar. Kata mata aku melihat, kata kaki aku berjalan, kata tangan aku menulis. Dan semua makhluk ini akan berkata-kata di sana nanti. Mudah-mudahan insyaAllah apa yang kita barokahkan kepada anggota yang Allah Ta'ala bagi pinjam ini, maka akan kita infakkan serta kita nikmati pahalanya di sana nanti. InsyaAllah pagi ni kita akan sambung daripada surah Mutaffifin ayat yang ke-29. Kita cuba dengan izin Allah, kita akan cuba menyelesaikan tadabbur kita pada hari ini sampai ayat yang ke-36. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Kita tengok yang mana pada tafsiran yang telah lalu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang nikmat orang yang duduk di dalam syurga. Sedikit selingan mereka itu akan diberi minum, diberi minum dengan minuman yang maktum, yang terpilih lagi dimeterai, dan minuman tu adalah minuman yang mizajuhu min tasnim. Dia itu air yang dinamakan air tasnim campuran dia. Apa maksud tasnim? Iaitu air yang sejuk yang turun dari tempat tinggi. Yang mana kesedapannya tidak dapat disangka lagi, tidak ada kesedapan sedemikian di dunia. Dan begitu juga Allah Ta'ala akhiri nikmat ahli syurga pada penceritaan di dalam surah Mutaffifin ini. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka itu akan ainan yashrabu bihal muqarrabun, iaitu mata air yang diminum daripadanya oleh orang-orang yang dihampirkan. Orang-orang yang dekat, orang yang muqarrabun ini akan diberi minum daripada minuman yang bernama tasnim. Kalau dalam suratul insan, Allah Ta'ala sebut mata air tu ainai fiha tusamma salsabila. Kalau dalam Mutaffifin Allah Ta'ala sebut tasnim. Jadi dalam Al-Quran banyak Allah Ta'ala sebut nama-nama jenis air. Dan lagi satu di Allah Ta'ala sebut aslim musaffa. Aslim musaffa ni madu yang telah disaring. Kemudian Allah Ta'ala sebut min laban, daripada susu yang berwarna putih. Itu adalah di antara nama-nama minuman di dalam syurga. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salah satu daripadanya zanjabila, air halia. Ini minuman-minuman orang yang dalam surga. Selesai Allah Ta'ala menceritakan tentang hal ihwal, keadaan huru-hara, azab dan kesakitan kepada kita. Allah Ta'ala juga menceritakan tentang nikmat syurga yang tak pernah putus-putus. Di antara keduanya ini, maka selalu Allah Ta'ala letakkan dalam Al-Quran.
Biasanya kalau Allah Ta'ala letak nikmat syurga, tak akan diceritakan tentang nikmat neraka. Jadi bila ayat Mutaffifin ni istimewanya, Allah Ta'ala cerita dulu tentang nikmat syurga. Kemudian dia akan ikuti tentang azab di neraka. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-29, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu adalah mereka yang mentertawakan orang-orang yang beriman. Orang yang duk gelak kat orang yang beriman. Kenapa mereka mentertawakan orang-orang yang beriman? Kerana sesungguhnya orang-orang yang derhaka itu, bila dia tengok orang beriman ni, dia pakat gelak. Kerana apa? Kerana si penderhaka ni melihat orang yang beriman ni terkongkong hidup mereka. Terpenjara nafsu mereka. Yang tu tak boleh buat, yang ni tak boleh makan, situ tak boleh pi, yang ni tak boleh cakap. Orang yang beriman ni memang penjara. Dipenjarakan dengan sebab larangan yang Allah Ta'ala tak bagi buat. Contoh kata kita tengok Nabi Allah Adam alaihi salam, ketika mana baginda alaihi salam berada di syurga, Allah Ta'ala bagi bebas, buatlah apa saja. Satu saja jangan buat, iaitu mendekatkan diri ataupun makan satu jenis pohon ni. Yang diberi nama dengan nama khuldi. Jadi syaitan ni dia akan cuba buat. Yang tak bagi tu yang dia akan pujuk rayu suruh buat. Hak yang disuruh tu, dia tak berapa kisah. Sebab dia tahu. Yang tak bagi tu yang dia akan suruh juga-juga. Jadi kita ni, musuh utama dalam diri kita nafsu lah. Inilah di antara penyebab kenapa Allah Ta'ala sebut di dalam Mutaffifin ni, alladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang ajramu ni orang yang berdosa, orang yang derhaka ni, bila tengok orang Islam, orang yang beriman, yang beramal soleh ni, dia gelak. Depa bukan boleh buat. Depa bukan boleh pergi tempat macam ni. Depa tak boleh makan benda ni. Depa tak boleh tak pakai tudung. Depa tak boleh buka aurat. Depa tak boleh makan tu. Depa tak boleh cakap macam ni. Itu dinamakan penjara bagi orang mukmin. Sebab dia ada batas. Dia tak boleh melampaui batas. Sebab tu kita tengok kita ni sentiasa berjaga-jaga agar kita tak melanggar peraturan Allah. Sebab hidup kita ada peraturan. Kita dapat duit. Contoh kata kita dapat duit seketui. Kita kira dulu zakat. Sementara orang yang tidak beriman dia tak peduli. Dia tak peduli nak kena bayar zakat. Dia tak kira sumber duit tu mai halal ke haram. Mai daripada hasil judi ke. Main judi. Dengan izin Allah juga. Satu ketika dapat. Terus seronok. Tanpa malunya. Alhamdulillah dapat. Mencampur adukkan. Di antara maksiat dengan zikrullah. Sebut Alhamdulillah. Dapat. Berbelanja. Dengan hasil haram. Tapi kalau orang beriman. Dia tak buat benda macam tu. Dia takkan buat. Sebab apa? Dia terpenjara. Maka inilah salah satu penyebab. Kenapa orang-orang ajram ni. Orang-orang berdosa. Orang-orang durhaka ini. Mentertawakan orang-orang yang beriman. Hampa bukan boleh buat macam tu. Hampa tak boleh buka tudung tu. Panas-panas pun hampa kena pakai tu. Bagi kita, wanita muslimah, panas bukan satu halangan untuk kita terus berpakaian menutup aurat. Bahkan, kita boleh berstokin. Kita bersarung tangan. Kita bertudung, berjubah. Bahkan kadang-kadang sampai 2-3 lapis. Kerana kepanasan tu langsung tidak menghalang kita untuk memakai. Tak ada lah kita kata hari ni nak pakai. Kawat sajalah sebab panas. Tak sampai kepada tahap tu. Kerana apa? Kita ada batasan-batasannya. Kerana apa kita diketawakan? Mungkin dengan cara pakaian kita tak sesuai dengan tempat. Tak sesuai dengan cuaca. Inilah yang berlaku zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang-orang beriman itu ditertawakan. Ketika mana mula-mula syariat solat difardukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi bersembahyang di Baitullahil Haram. Dalam rukun fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sujud. Nabi sujud. Bila Nabi sujud masa tu tak ada sejadah, tak ada lapis apa. Nabi sujud terus di atas tanah. Yang ketika itu tanahnya tanah liat, kerah.
Dia kata tu dah buat apa pula tu? Tu tengok Muhammad buat apa dengan pengikut-pengikut dia adalah 6-7 orang dia ikut di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pakat gelak. Kemarin dia cerita dekat kita dia naik ke langit ke-7. Dia jumpa dengan Tuhan dia. Hari ni dia bawa orang mai duduk tunggin pula mendebukan wajah. Dia kata kepada Rasulullah, tu dia Muhammad sedang mendebukan wajah. Maksud dia duk lumuk debu sebab itulah sujud. Walhal itu adalah perbuatan ataupun rukun fi'li dalam solat. Sujud ada 2 kali kan. Dah bangkit saat nampak berdebu muka Rasulullah dan para sahabat. Dia pun pakat gelak. Dia pun tunggu ramai-ramai di depan Baitullah tu. Dia pun pakat gelak. Tengok muka dia pun. Tengok pada bahagian janggut. Pada bahagian rambut para sahabat itu. Penuh debu. Kemudian sujud balik. Lepas tasbih tu bangkit balik. Lagi tebal debu tu. Maka itu jadi bahan ejekan. Bahan ketawa. Inilah yang Allah Ta'ala sebut. Orang-orang yang berdosa ni, orang-orang ajromu ni akan mentertawakan orang-orang yang beriman. Mentertawakan. Mengejek-ngejek kelakuan orang-orang yang beriman. Macam kita tengok di dalam rukun fi'li. Kita di dalam solat mula-mula kita berdiri tegak. Ketika mana kita berdiri tegak itu hal dalam keadaan kita melapangkan dada. Kalau kata pakar perubatan pun dia kata ketika tu kita punya paru-paru akan terbuka. Menerima rahmat daripada Allah. Menghirup oksigen untuk masuk dan keluar dengan selesanya. Waktu kita sedang qiyam. Waktu kita membaca doa iftitah dan surah Fatihah. Atau mungkin surah-surah lain. Waktu itu kita punya keadaan. Ini kata pakar perubatan lah. Saya kongsi sikit je sebab saya tak banyak pengetahuan Kata pakar perubatan waktu mana kita sedang berdiri tegak. Qiyam itulah. Kita punya paru-paru dalam keadaan kondisi yang terbaik. Sedang berehat dan sedang mengalirkan udara, oksigen masuk keluar. Dia pun tak tahu dia pun tahu gelak je. Ini yang dikatakan orang-orang yang durhaka ni dia pun tak faham. Bila mereka tidak faham, maka itulah akibatnya. Kita jangan mudah nak mengejek-ngejek, mentertawakan orang. Padahal, mereka duduk tawaf di Baitullah dengan keadaan bertelanjang tu, yang itulah patut lagi hina. Rasulullah siap tutup aurat, siap dengan bertaharah, bersuci bagai. Baru pergi bersujud, bukan sujud dekat patung-patung tu. Berbanding dengan mereka yang bertawaf secara bertelanjang. Tetapi sifat mukmin bukanlah untuk mentertawakan orang lain. Okey, kalau tertawa ni tertawa yang dibuat-buat, tertawa yang mengejek. Islam bukanlah melarang untuk kita tertawa. Boleh sekadar gelak sikit-sikit, melawak sikit-sikit. Hidup perlukan hiburan. Bukanlah serius, memanjang. Tiada keceriaan. Dia suruh juga kita berlawak sikit-sikit. Janganlah melampaui batas. Dan begitu juga ketawa. Janganlah sampai mengakah-ngakah. Nampak anak-anak tekak tu. Yang tu memang dimakruhkan. Kerana kata Nabi SAW, barang siapa yang terlalu banyak tertawa di dunia, maka dia akan menangis di akhirat nanti. Na'udzubillah. Tapi kalau takat sikit-sikit tu, boleh. Malahan diletakkan senyum itu sebagai sedekah. Senyum itu sebagai sedekah. Kita buka Google Meet. Bubuh gambar kita. Nampak visual muka kita dan muka sahabat-sahabat. Bagi sedekah dulu. Senyum dulu. Cantik dah. Cantik dah. Allah buat memang cantik. Allah buat manusia memang cantik. Ahsani taqwim kata Allah. Seindah-indah kejadian. Kemudian kita ikuti dengan satu lagi sedekah. Memberi salam. Orang bagi salam dapat 9 pahala kebaikan. Mana nak main duduk tak duduk. Kalau kita dengan musim duduk berkurung dalam rumah ni nak jumpa muka siapa. Kan? Tapi bila mana Allah Ta'ala bagi kepada kita peluang kita berada di alam maya ini, maka kita boleh bercakap-cakap sesama kita, tengok muka, berbalas senyum. Cuma mungkin kita tak boleh bersentuhan. Hanya sekadar memandang wajah di skrin. Tapi pahala tetap berjalan.
Itu dinamakan, kalau kata senyum, Allah Ta'ala suruh. Cuma ketawa berdekah-dekah dengan tanpa sebab. Sikit saja kot yang hang gelak teruk sangat pasal apa? Nah, berpatut padan pada perbuatan itu. Sebab Allah Ta'ala mencela perbuatan ini kerana sifat orang musyrikin yang memang akan tertawa apabila mendengar bacaan Al-Quran. Rasulullah baca Quran, dia pergelak. Pergelak kat Rasulullah sekuat-kuatnya. Nah. Sampai kepada turunnya surah Lahab, marah tak kira lah Abu Lahab. Hang gelak sangat kan? Sampai-sampai surah Masad. Bila Rasulullah baca, dia kata Muhammad mengata dekat aku pula dah. Yang hang punya mengata dekat dia macam-macam. Bila dia turun, dia bukan Rasulullah nak kata kau. Kalau Allah Ta'ala tak wahyukan, Rasulullah takkan baca surah Masad tu. Eh? Lagi satu surah Kafirun. Orang kafir musyrikin marah ni. Pasal apa panggil kami kafir? Kami bukan kafir. Dia kata orang Islam yang kafir. Nah, bila turun surah Kafirun beritahu Muhammad ni makin kasar dah. Nah, makin kasar dah duk baca surah Kafirun. Duk panggil kita orang-orang kafir. Lepas tu dia laknat pula Abu Lahab. Nah, itu di antara yang mula dia pergelak. Habis-habis gelak, nak marah. Nah, ha. Tu kita dulu nak, mak-mak kita selalu pesan kalau suka jangan terlampau suka no. Takut sat lagi menangis kan. Ada pesanan jangan seronok sangat. Kalau tengok kita kan ada hari macam nak tergelak sangat tu. Hai, awak seronok sangat ni. Jangan seronok sangat. Sat lagi kok menangis. Itu di antara pesanan orang tua-tua. Mungkin dia tak ada dalil. Mungkin dia tak ada nas nak dibawa datang. Tapi dia ada pesanan-pesanan yang boleh kita guna pakai. Dia nak pesan jangan berpada-pada kalau berseronok suka pun. Jangan terlampau. Okey. Inilah yang berlaku pada zaman Rasulullah dan sampai hari ini. Sampai hari ini. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh akan ditertawakan. Apa gelaklah. Orang tidur sampai ke pagi, mereka kena bangkit tengah malam semayang. Semayang apa? Hampa tak berhenti-henti. Mereka semayang sekali semayang saja. Atau sekali-sekala mereka pergi semayang. Kalau kita tengok musim PKP ni, orang Islam marah bila masjid tutup. Ramai yang tak puas hatilah masjid tutup, kami nak pergi bersolat. Kemudian dibuka kepada imam, imam 1, 2, 3, Bilal dan Siap. Lepas tu dia buka sikit-sikit, buka 15 orang sembahyang Jumaat. Yang sepatutnya sah 40 orang, jadi tinggal 15 orang. Dulu kata tak sah ni sah. Itu mengikut rahmat daripada pendapat mazhab-mazhab yang kita belajar. Kita dah belajar dah dalam kitab Bunyatul Musalli kan. Mazhab ni kata berapa orang, mazhab ni kata berapa orang kan. Jadi ketika inilah kita menggunakan fahaman kita tentang mazhab. Maka kita bolehlah ikut pada keadaan suasana dunia hari ini. Jadi kita ikut. Jadi orang-orang yang bukan Islam ni, dia pun tak gaduh. Tutup pilah rumah, ibadat dia pun dia pun tak berapa lorat. Orang Islam ni dia nak buat sembahyang 5 waktu. Dia nak berkumpul, dia nak berkuliah, dia nak berjemaah, dia nak baca Yasin sama-sama. Dia nak bermunajat pada Allah bersama-sama. Sebab tu jiwa mereka kebanyakan gelisah apabila dihalang untuk beribadah. Sebab dia ada waktu-waktu dia. Dalam hari tu dia ada waktu dia kena berhenti. Walau macam mana sibuk dia kena berhenti. Peruntukkan masa tu untuk Allah. Untuk Tuhan penciptanya. Itu orang Islam. Cukup indah. Susunan kehidupan orang Islam ni cukup indah. Tengah-tengah duduk tidur pun, kalau dia panggil, kena bangkit. Bangkit bukan bangkit terus pergi semayang. Sucikan dulu. Bersihkan diri. Buang segala najis. Hilangkan najis. Kemudian bersugi. Berwudu. Bertoharah. Nama pun toharah. Mensucikan diri, kemudian bersolatlah kamu. Cantik kan? Pakai pakaian yang bersih, menghadap arah kiblat, berlapik. Cantik kan? Cukup indah susunan Islam itu. Jadi kenapa diketawakan? Dia kata, susah sungguh hampa nak menghadap dengan Tuhan hampa. Diketawakan. Bagi kita yang memang beriman dan beramal soleh, benda tu tak jadi penyakit. Benda tu tak jadi satu permasalahan. Malahan kita pula rasa tak selesa kalau bangkit-bangkit tidur, terus pergi semayang. Nak kena juga bersihkan diri dulu.
keindahan dalam Islam. Hanya orang Islam saja yang merasa bangga dengan keislaman. Tapi orang yang tak faham akan terus mentertawakan. Begitu juga orang yang Islam tapi tak semayang pun banyak. Nah, banyak sangat-sangat. Nah, adalah bahagian-bahagian yang mereka ketawakan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ketawa mereka itu bersifat mencemuh ataupun kita sebut mengejek. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala di sini, ini adalah perbuatan yang sangat-sangat dicela oleh Allah dan Rasul. Kata Allah lagi, wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka itu melalui lintas di hadapan mereka itu, mereka pun berkedip-kedipan mata. Okey, buat isyarat mata. Kejit-kejit mata. Tunjuk dekat Rasulullah dengan para-para sahabat yang sedang bersolat di sisi Baitullah. Kan Baitullah tu tempat mereka juga duduk, tawaf dan buat perkara syirik di situ. Jadi mereka tengok Rasulullah datang dalam satu kumpulan yang kecil untuk beribadah di sisi Baitullah. Mereka duduk kejik-kejik mata, buat-buat syarat. Nak mengisyaratkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah, tengok, tengok. Depa sembahyang macam mana? Tengok depa buat apa pula macam tu? Pada bahagian rukuknya, pada bahagian sujudnya, nah, itu menjadi bahan-bahan ejekan. Sebab itulah yang boleh datang satu um, idea pada mereka ketika mana mereka kata macam mana kita nak bagi Muhammad ni berhenti daripada menyebarkan dakwah dia. Sebab kita tengoklah ni ancaman agama yang dibawa oleh Muhammad ni makin besar. Makin ramai dah masuk. Dah ikut ajaran dia ni. Macam mana kita nak bagi berhenti? Maka katalah Abu Lahab macam ni, dia kata. Senang saja. Muhammad ni ada ketika mana mereka beribadah, ada satu part ni, ada satu bahagian ni dia akan lupa diri. Maksudnya dia tak nampak apa yang berlaku di sekitarnya. Dia kata pada bahagian mana? Pada bahagian sujudnya. Dia bukan nampak. Dia duduk sembah muka dia di tanah. Dia tak nampak apa yang orang akan buat. Dan di ketika ni dia kata aku akan angkat najis unta. Najis unta ini adalah dia sembelih unta. Perut unta yang mengandungi najis. Kita pakai tali perut lah. Tali perut unta ni banyak lah. Besar. Ha? Maka dia kata kita ambil bangkai ataupun najis daripada perut unta tu, kita letak di atas kepala dia. Jadi mereka nak mengejek, nak menghinakan perbuatan Rasulullah. Masa ketika ni sahabat dia pun takkan buat apa. Mereka semayang. Mereka semayang. Mereka bila semayang, mereka lupa diri. Lepas tu mereka pakat-pakat gila. Baik kan macam tu. Jom, siapa yang sanggup buat? Aku nak buat sendiri. Aku nanti buat. Tu dia pergi lah. Dia pergi bawa lah najis unta. Sampailah kepada sisi Baitullah. Nak diletakkan ke atas kepala Rasulullah ketika mana baginda sedang sujud. Dan ketika itu Allah Ta'ala datangkan dua orang malaikat yang berupa bentuk seperti harimau. Kedua-duanya untuk menerkam Abu Lahab. Lah dia ambil najis unta tu, dia letaklah di atas kepala dia. Ada yang cerita batu pun dia buat macam tu juga. Dia katok kepala dia sendiri. Itu Abu Jahal. Abu Jahal dengan Abu Lahab ni dua orang yang berbeza. Tetapi kedua-duanya bodoh. Bodoh dengan sebab fahaman agama nenek moyang yang mereka tak boleh tinggalkan. Jadi itulah macam-macam syarat dia buat. Isyarat ni isyarat mata, isyarat mulut, isyarat tangan. Tengok, tengok, tengok. Sambil sambil dia gelak dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kuit-kuit, cubit-cubit, nak bagi tahu. Tengoklah macam mana depa buat sembahyang. Tengoklah depa beribadah. Tengoklah depa ada harta banyak mana depa sedekahkan. Bukan orang miskin tu nak boleh balas. Kita ada harta sikit, kita sedekah kepada fakir miskin. Kenapa kita sedekah pada fakir miskin? Kerana fakir miskin tak mampu. Tetapi berbeza bagi fahaman musyrikin ni, depa nak bagi, kena bagi dekat orang berada. Baru dapat balasan yang setimpal. Apa nak bagi dekat orang susah, dia tak boleh balas apa dekat kita. Bagi kita orang Islam, indah. Kita akan memberi pada yang tiada, pada yang tak mampu. Habis apa kita nak dapat kalau kita bagi kat orang yang tak mampu? Kita takkan dapat balasan sebab dia pun tak mampu. Kita tak mengharap balasan daripada dia. Kita mengharap balasan daripada Allah. Kita mengharap balasan daripada Allah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura, tak minta.
tak minta apa-apa balasan dan tak kata terima kasih pun tak apa. Nah, kadang kita memberi ni, orang tu pun tak tahu siapa yang tukang bagi. Ya, dari pola ambil pola, dari pola ambil pola, dari tangan ke tangan, dari tangan ke tangan, dari tangan ke tangan. Orang tu pun tak tahu. Kita tak mengharapkan sebarang jenis balasan. Sebab kita tahu dia tak mampu. Tapi kita tahu kita ada Tuhan yang maha kaya, yang memiliki segala-gala isi langit dan bumi. Biarlah dia yang membalas. Indah kan? Berbeza orang yang beramal soleh dengan orang yang durhaka. Berbeza pandangan, berbeza fahaman, berbeza pendapat. Ha? Kita memberi pada yang tiada. Sebab kita tak pernah mengharap yang tiada itu untuk membalas. Kita kita tahu kerana kita ada yang ada, yang akan membalas segala-galanya. Dan tak bagi di dunia. Tak mengharap balasan tu di dunia. Sebab takut di akhirat tak ada apa. Nah, semua nak nanti. Tak apa nanti ada di sana. Tak apa nanti tunggu di sana. Kan? Kalau macam musim raya kurban yang baru berlalu. Berlumba-lumba nak buat penyembelihan. Nak buat kurban. Lepas tu bukan kata ambil semua pun daging tu. Ambil sikit setumpuk balik main makan. Hak yang lain semua bagi dekat orang. Tu apa? Apa yang hampa dapat? Apa yang dapat? Kita dapat satu kepuasan. Satu ketenangan. Ha? Itu perbuatan yang selalu diejek-ejek oleh orang yang bukan Islam. Dia kata kita zalim. Kita sembelih binatang. Kita menzalimi binatang. Walhal kita menyayangi binatang tu. Dengan kasih sayang kita kepada binatang tu, kita hantar dia awal ke syurga. Kalau dia terus hidup di dunia, dia mungkin akan disiksa oleh manusia-manusia yang tak bertanggungjawab. Nah? Tapi kita sayang kat dia, kita beli dia, kita tukarkan dia, kita tebus dia awal lagi dia tunggu kita di sana nanti. Yang ditanam di situ adalah najisnya. Kulit seluruh diambil, najis jangan tanam, darah saja. Yang kita nampak, walhal setitik darah pun Allah Ta'ala tak izinkan ke bumi, keseluruhannya dia angkat ke langit mengikut nilai ataupun nisbah pahala. Setiap titisan darah, setiap helaian bulu dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak pandang semua tu. Ini di antara yang menjadi ejekan, cacian oleh para musyrikin. Ini yang Allah Ta'ala sangat-sangat marah. Kadang-kadang Rasulullah rasa sedih. Kata Allah, wa idzan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Dan apabila mereka kembali kepada ahli mereka, mereka pun kembali dalam keadaan berolok-olok. Buat main-main. Main balik, main perli-perli cakap kepada ahli keluarga. Nak abang Muhammad sembelih pula binatang. Dia dah ada di masjid tu. Apa pakat-pakat lah pergi tengok. Dia jalan kok mana. Dia nanti duk pergi masjid kok mana tu. Dia jalan sekian-sekian. Sebab itulah Ummu Jamil, isteri kepada Abu Lahab tu. Dia kata lah ni kita bubuh duri di perjalanan tu. Kita letak duri, kita letak rumput. Dia tak nampak, dia pijak. Kaki dia kena duri, dia akan cedera, dia akan cepat balik. Jadi waktu baginda sallallahu alaihi wasallam jijak pada bahagian duri tu Allah Taala jadikan lembut. Lembut baginda terjijak sampai ketika mana Rasulullah melintasi bahagian tempat yang dia letak duri yang banyak tu, Rasulullah kata bila naik rumput ni selalunya pada tempat ni tak ada rumput, ni dah makin cantik pula laluan Rasulullah ni. Sebab apa? Rumput tu rasa lebih gebuli walhal mereka meletakkan duri ni. Di antara bukan sahaja mereka yang memperolokkan Islam, tapi ajak ahli keluarga. Mengajak ahli keluarga untuk sama-sama memperolok-olokkan agama Allah. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat mereka itu, mereka berkata sesungguhnya mereka itu adalah orang yang sesat. Tengok. Itulah perbuatan orang-orang yang sesat. Dikatakan kepada baginda dan juga para sahabat. Dia Muhammad duk buat kerja sesat. Bila kita tak faham, kita jangan kata sesat. Kalau kita tak faham. Ini akibatnya dia merosakkan akidah kita sendiri. Dalam suasana kita hari ini, dalam masyarakat kita beramal hari ini, ada part-part, ada bahagian yang kita tak faham. Yang kita tengok mereka
berzikir kan, ada yang sampai bergoyang-goyang, menari-nari itu nah. Itu dalam keadaan dia asyik masuk, yang mana kalau orang tak faham orang akan kata sesat. Okey, kalau kita tengok Syekh Jalaluddin Ar-Rumi ketika mana dia menerima ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berzikir. Yang kita duk tengok di Turki tu, yang dia boleh pusing tu, ada diceritakan di dalam sejarah depa nanti pusing tu sampai 2 hari 2 malam. Tak makan, tak minum. Pusing. Nah, berhenti untuk solat fardu, sambung terus. Berhenti untuk solat fardu, sambung terus. Itu dipanggil tarikat Jalaluddin Ar-Rumi. Ya, tarikat Jalaluddin Ar-Rumi. Kita kalau hari ni orang-orang Turki buat yang tu macam satu tarikan pelancong. Hakikat dia lelaki-lelaki yang melakukan ibadah sedemikian itu, mereka dalam keadaan wajib berwuduk. Batal, berhenti. Pergi ambil lain. Berhenti untuk sekadar solat fardu. Kemudian sambung terus. Rupa-rupanya di dalam pusingan itu ada kalimah tauhid. Dengan pada satu bahagian tangan yang diminta menjadi. Turunnya wahyu terus ke tangan, kemudian ke dada. Betul memusim. Tak pening pun. Orang yang tak faham akan kata sesat. Tapi kena faham perbuatan tu. Bila kita faham, nescaya kita takkan kata sesat. Macam itulah macam akhir zaman ni. Macam-macam pendapat-pendapat. Kan macam yang naik mengatakan siapa yang sebut Sayyidina pada selawat, itu dah menjadi sesat sebab Nabi tak bagi kita mengagungkan dia lebih daripada mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi barang siapa yang menyebutkan Sayyidina maka itu bid'ah. Dan bid'ah itu adalah dhalalah. Pandainya hampa letakkan fatwa. Bagi faham dulu. Faham dulu cara dalam beragama. Faham dulu cara dalam beramal soleh, baru letak hukum. Tanya orang dulu. Boleh ke macam tu lah? Boleh. Kata, oh boleh. Ingatkan tak boleh, kami terus kata sesat je. Haram. Jangan kita mudah-mudah menyesatkan orang dalam keadaan kita jahil. Dibimbangi, kita yang sesat. Kita tak tahu nak kita tuduh orang. Kalau nak kata, hang kata kat orang tu sesat. Hang yang sesat sebenarnya. Sebab hang tak tahu. Siapa tak tahu sebab hang tak belajar. Oh, kami tak pernah belajar pun. Memanglah ilmu Allah tu luas. Maka belajarlah untuk kamu ketahui. Bila dah tahu, kita takkan mudah-mudah kata, boleh kot. Rasa macam tu boleh kot. Dan kemudian wama ursilu alaihim hafizin, padahal tidaklah mereka itu diutuskan kepada mereka untuk menjadi pemelihara. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah aku utuskan hampa ke dunia ni nak suruh jaga. Nak suruh jaga tengok hampa buat kerja hampa. Hampa dah memang syirik, buatlah kerja syirik. Tak usahlah duk jaga terfikir orang. Sebab apa? Sebab aku utuskan para rasul dan juga aku utuskan mereka itu sebagai mukmin di dalam beragama Islam adalah untuk mereka membawa apa yang aku suruh. Membawa apa yang aku suruh dan meninggalkan apa yang aku larang. Apa juga perbuatan mereka adalah benar dan aku maha tahu, kata Allah. Aku maha tahu pada setiap tindakan yang dilakukan oleh mereka. Kalau kita tengok keadaan orang-orang ajromu yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Orang-orang durhaka. Memusuhi orang-orang yang amanu. Orang-orang yang beramal soleh. Permusuhan ini berlarutan hingga sampai mati. Sampai mati. Walaupun hari ini kita tengok kita tak berperang kerana akidah dalam bumi Malaysia. Alhamdulillah. Kita tidak berperang dalam menegakkan akidah. Berbeza dengan negara jiran. Thailand, Indonesia, India. Mereka masih berperang atas nama akidah. Alhamdulillah. Kita penduduk Malaysia bebas beragama Islam. Orang tak tangkap kita. Orang tak bunuh kita. Orang tak cabut tudung kita. Kita aman. Dalam perjalanan kita. Kita bebas beragama. Keadaan saudara-saudara Islam kita di negara jiran. Kalau kita tengok di selatan ialah Thailand. Kesian mereka imam yang balik daripada masjid. Dalam perjalanan. Kayu basikal saya kot tu imam tu ditembak. Apabila tembak, mayat dia diambil. Dikerat-kerat lalu ditanam.
Tunggu anak isteri di rumah berhari-hari tak balik, berhari-hari tak balik. Buat laporan, polis pun tak boleh nak cari tang mana. Rupanya tentera tangkap bunuh buang. Ha? Ada pembelaan? Tak ada pembelaan. Masjid dibom. Ada pembelaan? Tak ada pembelaan. Alhamdulillah. Kita ni banyak pembelaan. Banyak pembiayaan. Ha? Alhamdulillah. Kita amat bersyukur. Tetapi kita tahu permusuhan ini akan membawa sampai mati. Kita tengok di India. Ha? Satu masa baru-baru ni lah. Punya teruk dilakukan kepada orang-orang Islam di China. Last sekali Allah Ta'ala hantar main pengaman apa dia? Kuman, virus, coronavirus hantar main. Di antara pengaman dia kena dengan tentera Allah tu semua masing-masing macam orang terantuk baru nak tengok rupanya halang duk atas ni kena buang halang ni. Jadi itulah kita. Kita lah ni terantuk duk membengkak lah. Lepas tu kita kena sebenarnya muhasabah diri cari apa yang tak kena dengan aku. Kenapa Allah Ta'ala kirimkan bala? Sebab setiap bala yang datang itu adalah hasil perbuatan kita sendiri. Nah, kita yang punya buat sendiri. Kita cari balik, ini adalah perbuatan aku. Dan seandainya kita yang terkena pada virus itu, kita bersangka baik dengan Allah. Dalam ramai-ramai makhluk, berjuta-juta makhluk dari dunia ini, Allah pilih aku. Betapa kasih dan sayangnya Allah pada aku. Terus bersangka baik dengan Allah. Allah Ta'ala nak jemput aku lebih awal. Allah Ta'ala nak kifaratkan dosa-dosa aku. Terima kasih kerana aku dipilih Allah. Terima kasih kerana aku dipilih untuk menanggung kesakitan-kesakitan ni. Bersyukur pada Allah. Kata Allah lagi, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Pada hari ini mereka yang beriman pula lah akan mentertawakan. Habis dah orang-orang yang mana yang durhaka itu ketawa ketika mana di muka bumi. Hari ni apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Pada hari kiamat nanti mereka pula yang akan ditertawakan. Macam mana? Okey. Kata Nabi SAW di dalam satu hadis akhir zaman, Rasulullah menceritakan tentang hal ehwal keadaan padang mahsyar. Kata baginda SAW, apabila manusia itu dihisap di hadapan Qadhi Rabbul Jalil, Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas dihisap, dibahagikan golongan kanan dan golongan kiri serta golongan muqarrabun. Muqarrabun yang teratas, yang paling dekat dengan Allah. Perbicaraan tak banyak tanpa hisap. Golongan kanan banyak cerita. Dia hisap. Golongan kiri hisapnya lagi dahsyat. Kemudian satu lagi golongan kufar, hak kafir terus. Sedang azab di padang mahsyar tu bukan kata duk berehat tunggu sat lagi orang nak panggil nama macam kita pergi cucuk vaksin kan. Tunggu dapat nombor, tunggu sat lagi, tunggu kena beratok panjang pun kita merungut panas. Orang bagi bangku duduk dalam aircon tu dia seronok, tu pun lambat sikit dia merungut. Tak laju punya macam dia pun bagi pun merungut. Heranlah manusia ni. Okey. Keadaan di mahsyar nanti kemudian Allah Ta'ala bawa mai. Allah Ta'ala perintah suruh bawa mai seekor kibas yang besar. Kibas yang besar. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada para malaikat yang menyaksikan peristiwa penghisapan, perhitungan dosa pahala manusia ketika itu, bawa mai satu kibas yang besar. Allah Ta'ala tanya kepada para malaikat, tahukah kamu apakah kibas ni? Hampa kenal tak kibas ni apa? Maka jawablah para malaikat yang berada di seluruh padang mahsyar itu. Itu adalah maut, kata mereka. Itulah mati. Saksikan olehmu pada hari ini. Disembelihnya kematian. Maksud Allah Ta'ala perintahkan seorang malaikat untuk sembelih kibas tersebut. Menandakan hari ini tak ada mati dah. Mati Allah Ta'ala mansuhkan perkataan mati. Maka tak ada mati. Ketika itu ketawalah orang-orang ahli syurga.
golongan kanan, golongan muqarrabun, masing-masing ketawa. Kenapa mereka ketawa? Seronok kita boleh duduk dalam surga sampai bila-bila tak mati. Tak keluar dah. Sebab mati Allah Ta'ala hapuskan dah. Kita boleh duduk sampai bila-bila. Pakak bergelak ketawa seronok suka. Maka menangislah golongan-golongan ajramu. Golongan-golongan neraka menangis. Allah, kami nak kena duduk dalam neraka tak mati-mati. Azabnya tak mati-mati. Sampai bila? Sampai bila-bila. Tak mati-mati. Kena macam mana pun tak mati-mati. Sakit macam mana pun tak mati-mati. Menangis orang yang di dalam neraka. Menangis orang-orang yang ajromu itu tadi. Ni kata Allah. Berbeza. Itu hampa gelak sangat kan? Hampa kata golongan orang yang beriman dan beramal soleh itu bodoh. Buat macam tu bodoh. Buat macam ni bodoh. Ni kerja apa mereka duk buat macam tu, macam ni, macam tu, macam ni. Hak tu mereka tak boleh. Hak ni mereka tak boleh. Cakap lebih mereka tak boleh. Gelak lebih mereka tak boleh. Berpakaian lebih mereka tak boleh. Berhias lebih mereka tak boleh. Mereka pakai gelak lah. Hari ni, kenapa menangis? Dan hari ini kata Allah adalah giliran orang-orang yang beriman itu ketawa. Dan mereka juga akan mentertawakan orang-orang yang ajromu. Gelak. Ketika ini kata Allah, mereka nanti gelak balik dekat orang-orang yang berdosa tu. Rupanya mereka tak boleh dah. Tak mati sampai bila-bila. Takkan mati sampai bila-bila. Teriak teriak. Jangan duk gelak kat orang. Kalau ni di dunia pun kita tengok Allah Ta'ala tunjuk. Kita ni dalam duk gelak kat orang, saat kita pun jadi. Cepat Allah Ta'ala tunjuk. Kita sedap jangan duk gelak kat orang, saat lagi hang pula kena betul. Betul Allah Ta'ala buat. Kita jangan mudah mentertawa atau mengejek orang lain. Walhal kita tidak tahu. Kata Allah lagi, mereka ni, golongan-golongan orang yang beriman ni, yang akan mentertawa kepada orang kafir ni tang mana? Alal araiki yanzurun. Dari mahligai mereka memandang. Mereka duduk di atas mahligai alal araik. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Boleh dikatakan setiap surah. Muttaki'i alal araiki. Mereka akan duduk di atas singgah sana. Mempelai pelamin yang indah-indah. Mereka itu yang zurun. Memandang daripada jauh. Hal keadaan mereka itu tertawa-tawa. Gelak tengok kawan tu berjalan. Orang berjalan dengan kaki. Dia berjalan dengan muka. Orang berjalan tak ada panah. Dia panah terik. Matahari dekat dengan dia. Orang pakai baju. Dia tak pakai baju. Sampai hari itu mereka akan ditertawakan oleh orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Malu. Malu tak tahu nak habaq. Malu tak tahu nak cerita keadaan suasana di mahsyar itu nanti. Daripada kedudukan mereka di mahligai yang tertinggi. Mereka itu memandang. Sebab apa? Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala mereka itu duduk di atas furusim marfu'ah. Di atas tilam yang tinggi-tinggi. Bila duduk tinggi-tinggi ni, mereka akan melihat keadaan orang yang diazab di neraka itu di lambung. Apabila kena, kita tengok, kita bakar sampah kan. Bila kita bakar sampah, bila api tu memuncak naik, puing-puing ataupun sampah tu kadang terbang naik sebab terlampau panas. Api ni dia macam ada gas. Dia macam melambung-lambung naik sampah tu ke atas. Begitulah hal keadaan orang yang diazab dalam neraka. Mereka itu melambung-lambung. Sehingga kan dapat dilihat oleh ahli-ahli syurga. Dan mereka tertawa-tawa. Satu hiburan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala melalui satu hadis kursi. Di dalam syurga nanti ada satu lubang. Yang mana ahli-ahli syurga, dia bila dia nak tengok orang yang pernah menzalimi dia di muka bumi ni, dia nanti pergi tengok dekat lubang tu. Aku nak tengok kawan ni. Dulu di dunia dia pernah buat dekat aku macam ni, macam ni, macam ni. Aku nak tengok apa dia kena. Allah Ta'ala akan izinkan melalui lubang tu. Dia melihat keadaan orang yang pernah menzalimi, menginayai dia. Dia tengok, oh dia kena macam ni. Masa tu tak ada belas kasihan. Allah Ta'ala buang rasa belas kasihan. Masa tu Allah Ta'ala buang sifat nak memaafkan. Lalu ni diberi kemaafan.
Kita tak boleh tengok orang, walaupun orang tu pernah menzalimi kita ketika dunia ni. Kalau kita tengok dia kena zalim, kita rasa kesian. Kesian kat dia, walaupun dia pernah buat dekat aku. Tapi aku kesian lah kat dia. Maafkanlah dia. Tapi di akhirat nanti tak ada perasaan tu. Kata Allah. Seronok, gelak balik. Tengok, hang nak tengok dia. Dia dulu buat kat hang macam ni kan. Hang pergi tengok. Dia pun pilih tengok pada satu bahagian dinding di syurga itu. Nampak terus azab yang sedang dilalui. Barulah boleh kata padan dengan muka hang. Di antara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dilalui. Itu yang disebut alal araiki, yang turun daripada tempat-tempat tinggi. Tempat tinggi, tempat singgah sana yang indah. Araik ni maksudnya pelamin. Pelamin ni tempat yang dihias indah. Dengan penuh kecantikan itu, mereka itu dapat melihat. Nampak tengok ahli-ahli neraka yang di lambung-lambung. Sakit sakit bukan kepalang lah. Dengan azab yang disiksa oleh Allah Ta'ala secara berterusan kerana tidak menemui kematian. Hal suwibal kufaru makanu yaf'alun. Bukankah tidak dibalasi orang-orang yang kafir itu kecuali menurut apa yang telah mereka kerjakan. Kata Allah, apa yang mereka buat, mereka terimalah. Hari ini apa juga yang mereka kerjakan di dunia dari segi perbuatan mungkar, zalim, maksiat, keji dan sebagainya. Hari ini kata Allah Ta'ala, mereka terimalah. Apa yang hampa buat, hampa dapat. Apa yang hampa tak buat, tak dapat. Jadi macam tu kita boleh ambil pakai. Hari ini kalau kata kita buat baik, maka kita akan perolehi kebaikan. Kalau kita buat kejahatan, maka kita akan perolehi kejahatan. Balasan di sana nanti. Biarlah menerima balasan di dunia. Sebab di dunia ada noktah dia, kematian. Tetapi menerima balasan di akhirat amat mengerikan. Kerana dia tidak ada noktah kematian. Dia akan kekal dalam azab. Sampai bila-bila. Itu yang dibimbang, yang amat-amat dibimbangi oleh orang-orang yang beriman. Yang beriman. Kalau orang-orang yang tidak beriman, dia pun tak tahu sebenarnya. Kalau mereka tahu, insyaAllah nescaya mereka akan tinggalkan perbuatan. Tapi kalau kita nak bagi tahu dalam suasana begini pun, ada yang tak percaya, ada yang percaya, ada yang mau terima, ada yang buka hati menerima hidayah, ada yang tutup hati dia serapat-rapatnya. Hang tak usah cakap lah, aku tak mahu dengar. Hang pun sama 2 kali 5 dengan kami, mai duduk nak cakap dekat kami. Jadi ada yang tak boleh nak terima. Pandang pula dari segi kita punya latar belakang. Hang dulu bukan macam ni ke? Ni macam mana boleh jadi ustazah pula ni? Perli kadang-kadang panggil ustazah. Kita rasa sakit hati. Dengan sebab apa? Sebab kita diejek-ejek. Dah, aku bukan ustazah. Cuma baru-baru nak belajar. Takkan kot macam tu. Ni ustazah pilihan, rasa sedih. Dan ketahuilah, kesedihan kita itu hasil daripada ejekan orang yang jahil. Maka membuahkan pahala yang amat-amat besar. Okay, wallahu'alam. Selesai surah Mutaffifin hari ini. Alhamdulillah. Yang mana insyaAllah minggu depan, kalau dengan izin Allah, kita akan masuk kepada surah Insyiqaq. Insyiqaq. Surah kehancuran maksudnya. Sebelum tu kita buka soalan. Ada apa-apa soalan yang nak tanya, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak Sima. Apa yang Kak Sima nak soal ni, kira kata melepasi musim macam musim haji. Tetapi sejak pasal Kak Sima baru ni telah terima surat salinan sijil badal haji. Jadi Kak Sima nak tahu sedikit tentang badal haji. Lepas tu apa yang Kak Sima nak tanya tu, apa itu badal haji? Kemudian Kak Sima nak tanya bila yang dimulakan prosedur badal haji ni. Kemudian bila orang yang menggantikan arwah tu, adakah dia perlu membuat semua rukun haji, wajib haji, semua dia perlu buat ke? Dan satu lagi, adakah dia buat untuk seorang ataupun boleh buat ramai, untuk ramai, macam itulah maksudnya. Okey, itu saja.
Ya, terima kasih Ustazah. Okey, baik. Badal haji ni iaitu ganti. Badal maksud dia ganti. Ganti ibadah haji untuk si mati, ataupun satu lagi, ganti ibadah haji untuk orang yang uzur, yang tak boleh buat dengan sebab sakit, yang mana doktor kata dia tak boleh pi. Dia tak boleh pi. Kalau dia pi, mungkin akan memudaratkan diri dia. Jadi maka harus ketika itu dibuat badal haji. Kalau untuk yang mati, belum lagi dia berhaji, wajib pada waris untuk buat badal haji. Ganti haji bagi dia. Dan orang yang melakukan badal haji bagi si mati atau si uzur, maka hendaklah dia menanggung ibadah itu mengikut rukun dan wajib haji dengan sempurna. Termasuklah bermabit di Muzdalifah, berukuf di Arafah, bermalam di Mina, melontar di Jamrah, tawaf, sa'i, tahlul dan sebagainya. Dia wajib melakukan segala rukun-rukun haji dan wajib-wajib haji dengan sempurna. Dan setiap pembuat ataupun tukang ambil upah kepada badal haji ini, dia hanya seorang saja. Seorang boleh bawa satu saja. Tak boleh bawa dua, tak boleh bawa tiga. Seorang hanya boleh bawa satu sahaja. Memandangkan di bumi Mekah Al-Mukarramah dan bumi Madinah Al-Munawwarah itu terdapat ramai di kalangan penduduk-penduduk, pemustautin ataupun yang daripada petani atau yang dari Indonesia yang duduk bekerja di sana. Mereka lah kebanyakan yang mengambil ibadah badal haji. Dan Alhamdulillah, insya-Allah, apabila kita meletakkan upah kepada mereka, mereka nanti letaklah berapa-berapa nilai jumlah. Dan syarat dia memang kena lakukan satu orang, satu badal haji sahaja. Mengikut rukun dan syarat wajib haji dengan sesempurnanya. Wallahu'alam. Okey, Kak Sima. Ya, Kak Fatimah faham. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama kasih. Assalamualaikum. Sorry. Waalaikumsalam. Apa Kak Zura dulu? Kak Zura dulu silakan. Ya. Sila Kak Zura. Kak Zura. Terima kasih Ji. Tak, Ustazah, saya nak minta pencerahan daripada Ustazah pasal surah Al-Hasyr yang lawan Al-Zarna tu. Baru ni kan viral dan kata dia letak tangan atas kepala tu. Boleh tak Ustazah nak bagi tahu macam mana cara dia, sebab tak berapa jelas lah saya. Okey. Baik. Terima kasih. Kita letak tangan kanan, letak pada bahagian ubun-ubun. Kan kita ada ubun-ubun kita ni. Ubun-ubun ini, kenapa diletakkan pada ubun-ubun? Disunatkan letak pada ubun. Sebab ubun kita ni sebenarnya dia ada satu lohong, satu lubang. Yang kalau baby kecil kita akan nampak dia nanti berdenyut-denyut. Dia lembut sebenarnya. Tapi bila dah kita semakin dewasa, dia mengerah. Hakikatnya dia ada satu lubang di tengah ni. Jadi disunatkan kita letak di sini. Baca dulu. A'udzubillahi sami'al alimi minasyaitanir rajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sampai habis. Sampai habis surah Hasyr. Okey. Apakah kelebihannya? Jangan letak tangan kiri, letak tangan kanan. Okey. Apakah kelebihannya? Ini kata guru. Kata tuk-tuk guru, tuk-tuk guru Mahat Tahfiz, tuk-tuk guru tariqat, untuk memasukkan hikmah dalam diri kita. Yang pertamanya, kalau kita ada penyakit dalam badan, sama ada dampingan-dampingan jahat ataupun penyakit di dalam badan kita ini sihir, ataupun kita memang ada penyakit jantung ke, buah pinggang ke, dan apa juga dalam badan kita. Ketika tu kita minta pada Allah, sambil kita baca tu dengan niat kita minta pada Allah agar disembuhkan. Jikalau tak disembuhkan, permudahkanlah. Kan kadang penyakit tu kita punya berubat tapi tak baik-baik. Namun apabila tak baik, dia tak menjadi satu bebanan pada kita. Tak apa, orang kata, lama dah bawa kanser dah. Ya, lama dah. Tapi masih nampak kekuatan tu. Redha. Okey, itu yang pertama.
minta dilepaskan daripada sebarang jenis penyakit zahir dan juga batin. Batin ni yang kita tak nampak, orang mungkin share kita dan dia akan menjadi penghalang. Okey, yang kedua, dia melepaskan daripada sifat syirik. Sifat syirik. Ketika mana kita mungkin kadang-kadang kita tak sedar, rupa-rupanya perkataan kita atau perbuatan kita itu boleh menjerumuskan kita ke lembah syirik. Cepat-cepat dia akan mengkifaratkan daripada tu yang dikatakan berkat daripada surah tu. Dia cepat, Allah Ta'ala cepat bagi peringatan. Jangan buat perbuatan syirik ni. Tak boleh ni yang ni. Aku tak boleh cakap. Cepat-cepat kita beristighfar. Cepat-cepat kita kembali pada Allah bertaubat. Sebab kita tahu perbuatan tu dah salah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya, membuka pintu hati kita untuk mudah menghafaz pelajaran, untuk mudah menerima pelajaran, untuk mudah menerima segala ilmu dan dibukakan hidayah seluas-luasnya kepada kita. Sentiasa mencari jalan yang diridai oleh Allah, jalan yang siratul mustaqim, jalan yang lurus. Itu di antara kelebihan dia, iaitu kita baca dia, sambil baca tu tangan letak di pada bahagian ni. A'udzu billahi samii'al 'aliim minasyaitonir rajim. Kalau nak baca a'udzubillah sahaja pun tak apa. Kemudian terus, lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kata Allah, kalaulah kami turunkan Al-Quran itu di atas bukit, nescaya kamu akan dapati bukit itu akan tersungkur sujud kepada Allah kerana terlalu takut. Jadi aku ni manusia bukan bukit, takkan aku tak boleh sujud pada Allah. Jadi sebarang dampingan yang ada dalam perut kita, dalam hati kita ni, dalam tubuh badan kita ni akan bergegar. Takut kepada Allah. Bukit gunung ganang pun takut. Apatah yang sikit-sikit dalam perut. Termasuklah nafsu kejahatan kita. Tadi baca sampai habis lah. Kak Zorana? Okey kah? Terima kasih Ustazah. Baca ya, tu, Ya. Ustazah. Ustazah, baca tu. Ya, saya. Saya nak baca waktu solat, lepas solat fardu ke ataupun bila-bila masa saja? Okey, baik. Ini kata ulama, ini kata ulama, bukan kata Rasulullah, kata ulama. Ianya dibaca selepas matahari terbenam, lepas waktu maghrib, dan apabila terbit fajar, lepas solat subuh. Itu yang terbaik perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Cu. Sambungan tadi, kalau macam kita nak tolong baca untuk orang atau untuk anak, boleh Ustazah? Ya boleh. Kita letak tangan kita atas kepala dia. Kita letak tangan kita atas kepala dia. Mungkin dia tak fasih ataupun dia tak reti, kita baca. Kita letak tangan kita atas kepala dia. Niat untuk diri dia. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ji. Okey, Ji ada dua soalan di sini. Yang pertamanya berkenaan dengan solat subuh berimam. Jadi ketika waktu imam membaca doa kunut, pada awal tu dibaca kuat kan, jadi lepas pada tu ada suara yang diperlahankan. Apakah yang perlu dilakukan oleh makmum ketika imam membacakan doa kunut? Adakah kita boleh mengaminkan doa tu ataupun sekadar kita tunggu imam habis baca dan rukuk, sujud bersama imam? Dan soalan yang kedua, sejak daripada kita di alam rahim lagi hinggalah kita dilahirkan dan hinggalah kita dewasa sampai sekarang dah berumur macam ni kan, begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah bagi pada kita. Dalam pada Allah bagi nikmat pada kita tu, ada waktunya Allah bagi taufik dan hidayah untuk kita memberi sedekah dan sebagainya, melakukan amal kebaikan. Apakah kita ni masih tidak bersyukur sekiranya dalam kebaikan yang kita buat
masih mengharapkan pahala ataupun ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita tidak bersyukur sebagai insan yang tidak bersyukur atau hamba-Nya yang tidak bersyukur kerana masih mengharapkan pahala tu, sedangkan betapa besarnya nikmat yang Allah bagi pada kita sampai sekarang ni kan. Itu saja Ustazah. Okey, baik. Terima kasih dua soalan insya-Allah. Soalan yang pertama berkenaan dengan solat berjemaah fardu subuh ketika mana imam baca doa qunut Allahumma hadina fi man hadait, itu kalau berjemaah Allahumma hadina fi man hadait wa'afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Tapi sampai kepada fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kan selalu imam akan baca secara sir, secara perlahan. Kita hak makmum di belakang ni, masa dia kata Allah Madinah tu, kita amin. Yang dia perlahan tu apa yang patut kita buat? Okey, baik. Ketika mana imam membaca secara perlahan, waktu tu kita kena baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walid wa la ya'azzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala lakal hamdu ala ma qadait. Kemudian kalau imam tu imam yang ada reti pengetahuan, dia akan sebut wa nastaghfiruka lah. Sebab nastaghfiruka tu dhamir mutakalim nahnu. Tapi kalau dia tak berapa arif tentang tu, dia akan astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, kita ikut baca sampai habis. Kita ikut baca. Tetapi kata kita ni orang yang tak reti baca doa kunut. Doa amin saja belakang imam. Bila imam baca secara perlahan, kita dah tak mendengar. Apa yang patut kita buat? Tunggu sahaja kalau kita tak menghafaz. Tapi kalau kita menghafaz, maka kita disunatkan membaca sampai habis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Sampai dekat tu. Kalau kita orang yang arif membaca dia sampai habis. Tapi kalau kita tak arif, maka kita disunatkan menunggu dan diam sahaja. Namun, seorang imam, dia kena tahu sebenarnya dia kena baca derah, dia kena baca nyaring apabila dia menjadi imam daripada mula sampai habis. Dia kena baca. Tetapi apabila imam tu kurang kefahaman, maka dia akan perlahankan. Sebenarnya dia kena baca kuat sampai habis. Dia tak payah pelan pun. Saya ingat Tok Guru saya selalu pesan kepada pelajar-pelajar lelaki lah. Hampa nanti bila keluar jadi Tok Imam mana-mana masjid ke, bila baca kunut, baca kuat sampai habis, dia kata. Itu doa. Pasal apa tang situ nak pergi berat pula? Okey. Ini kita bolehlah bagi tahu dekat imam-imam dalam rumah kita. Baca kuat sampai habis. Baca kuat sampai habis. Jadi kita yang duduk di belakang ni hanya boleh mengaminkan saja. Doa yang telah dibawa oleh imam tersebut. Okey. Soalan yang kedua, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat, daripada kita duduk di alam rahim, sampai kita duduk di alam nyata, alam dewasa, seterusnya sampai kepada hari ini. Kita rasa banyak sangat nikmat Allah Ta'ala bagi, banyak melimpah ruah. Di dalam itu kita juga berinfak, kita juga buat kebajikan, kita juga buat segala kebaikan. Kita juga tak lepas sebagai manusia biasa, kita mengharapkan balasan daripada Allah. Adakah kita termasuk golongan orang yang tidak bersyukur? Betul tak soalan tu, Ji? Ya, betul Ustazah. Okey. Adakah kita termasuk golongan orang yang tak bersyukur? Sebab apa? Sebab dah bagi, dah buat, Allah dah bagi dah banyak. Tapi hang duk harap lagi pada Allah. Adakah kita termasuk di kalangan orang yang tidak bersyukur? Tidak, Ji. Tidak. Kita, sebab tu Allah Ta'ala cerita tentang syurga neraka. Allah Ta'ala cerita tentang pahala dosa. Allah Ta'ala cerita tentang anugerah dan kurniaan. Sebab Allah Ta'ala nak suruh kita berharap. Kerana apa yang kita miliki nikmat di dunia ini sementara, tidak kekal. Aku nak bagi kat hampa lebih kekal. Satu imbuhan macam kita kata upah yang digula-gulakan oleh Allah kepada kita. Boleh tak kita mengharap? Ya boleh. Kita bukan di kalangan hamba yang tak bersyukur. Kita boleh mengharap balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas perbuatan-perbuatan ni. Okey, aku bagi dekat dia. Kita tak harap dia balas kepada kita. Kita harap balasan daripada Allah. Allah Ta'ala dah janji sekian-sekian.
Apakah kita tak bersyukur lagi? Allah dah bagi banyak dah dekat kita. Ya, sebagai hamba yang bersyukur, kita terus melakukan kebaikan. Terus melakukan kebaikan tanpa henti, walaupun tanpa balasan daripada manusia. Sebab kita mengharap balasan daripada Allah. Itu adalah hamba yang bersyukur. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa ni? Linda. Ya, silakan. Nak tanya pasal bacaan doa bacaan al-mu masa sebelum kita tidur lah, macam selepas maghrib lah kita nak baca kan. Ya. Kita hari tu main bulan, hari yang kita main bulan tu, kita wajib baca ke cuma kita dengar ke kita tak payah baca? Sebab al-mu tu dia macam untuk sehari kan. Hari ni kita baca dia sampai esok. Lepas tu esok kita kena baca pula. Kalau kita main haid dah bulan tu, minggu tu macam mana Ustazah? Okey, baik. Terima kasih Nah. Ini persoalan membaca Al-Quran ketika mana dalam keadaan haid. Saya bagi dua pendapat. Kita raikan pendapat yang pertama dahulu. Masih lagi pendapat Imam Syafi'i. Apabila kita dalam keadaan haid, hari biasa kita baca, kita wirid, kita jadikan surah Mulk itu sebagai wirid. Wirid ni adalah perbuatan yang kita baca setiap hari. Tapi tiba-tiba main haid, kena berhenti. Sebab itu adalah bacaan Al-Quran. Kita berhenti. Maka kita berhenti, pahala membaca terus berjalan. Walaupun pada hari kita berhenti. Allah Ta'ala tetap kira, esoknya tetap kira, lusanya tetap kira, sampai haid kita habis. Sebab tu kita kena baca pada hari pertama haid, Alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah ala kulli zambin. Semayang kita Allah Ta'ala kira semayang, semayang sunat kita dikira, baca Al-Quran kita dikira, semua yang dikira macam kita buat pada hari-hari yang lain. Sebab kita orang yang istiqamah melakukan amalan tersebut. Tetap dikira. Baca. Okey. Pendapat yang kedua. Apabila kita menjadikan dia wirid, maksud dia kita buat hari-hari, benda tu dia jadi zikir. Bila jadi zikir, boleh kita baca. Boleh kita baca. Contoh dia, kita sebelum tidur kita baca surah Mulk. Boleh dibaca walaupun kita dalam keadaan haid. Kemudian kita di dalam hari biasa sebelum tidur kita baca 3 qul. Kita baca ayat kursi. Maka dia dah menjadi zikir harian. Wirid harian. Maka apabila zikir itu, apabila ayat Quran itu dah menjadi satu zikir, satu sebutan untuk kita harian, maka ianya harus dibaca walaupun dalam keadaan haid. Jadi Linda boleh pilih di antara kedua ni. Pilih di antara kedua ni. Kalau nak terus membaca, jadikan dia sebagai zikir. Kalau berhenti membaca, maka Allah Ta'ala tetap mengira pahala yang sama yang kita kerjakan pada hari-hari suci kita. Wallahualam. Masih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Kak Ilah. Tadi ayat surah Al-Mulk tu, kalau kita baca lepas maghrib, lepas isyak kita boleh baca lagi tak? Okey, kalau rajin apa salahnya? 30 ayat yang dibaca itu yang akan menyelamatkan kita daripada azab neraka, yang akan menjadi pengawal tidur kita, yang akan mengawal keselamatan kita. Itu janji Allah. Kalau kata dah lepas maghrib baca, lepas isyak nak baca pula, Alhamdulillah. Bacalah, jangan tak baca terus saja. Boleh Kak Ida. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Ada lagi satu soalan Ustazah. Maaf Ustazah Ya, insyaAllah. Lagi soalan. Dia tanya, jika seseorang itu menjadi ibu susuan pada kanak-kanak tu, jadi dia maksudnya pasangan dia juga akan jadi mahram dan juga anak-anak dia. Betul tak Ustazah? Ya, betul. Dia tanya, adakah juga menjadi mahram pada adik-beradik ibu susuan tu? Okey. Baik. Terima kasih. Okey. Anak susuan, bila dia ada jadi anak susuan ni, dia jadi mahram pada si bapa
dan kepada adik-adik kandung yang ada dalam rumah tu. Juga mak menakan, juga bapa menakan, juga tok pun jadi. Tok dan tok wan. Semuanya jadi mahram. Untuk menghalalkan perhubungan, kira kita bebaslah boleh buka aurat dan boleh bersentuhan apabila dia jadi anak susuan. Dia jadi belah suami pun dia dapat, belah isteri pun dia dapat. Maksud dia belah ibu susuan pun dia dapat, anak susuan, kata mak menakan, adik itu semua dapat. Belah bapa pun dia dapat. Keistimewaan menjadi anak susuan. Bukan sekadar dapat dalam keluarga ibu susu tu, tapi dapat sebelah tok nenek pun dapat, pak menakan pun dia dapat, sebelah bapa dia pun dia dapat. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Okey, alhamdulillah. Habis dah kah? Telah habis dah, saya mohon maaf saya sudah dulu. Okey, ada seorang sahabat tanya, esok cuti tak merdeka? Rasanya kita ni duduk merdeka dalam rumah saja, kan? Kita tak ke mana-mana kan? Kalau dulu sungguhlah esok merdeka cuti, kita mungkin ada aktiviti, nak ke balik kampung ke, nak ke sana, nak ke sini. Sekarang kan kita tak boleh ke sana ke sini, Jadi tak cuti lah kot, Rasa-rasanya tak cuti lah kot, merdeka dalam rumah, merdekakan hati, merdekakan jiwa daripada jajahan nafsu dan juga syaitan. Siapa yang nak cuti, cutilah. Kita duduk di dalam Google Meet ni. Siapa nak cuti, boleh cuti je. Kan? Okay. Allah a'lamu bisawab. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa azimi sultanik. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم